سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ya demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia ya Allah akan dia akan hikmah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan yang demikian itu, yang demikian yang terdahulunya kehendak Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Allah menghendaki serta Allah reda. Contohnya berimannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah menghendaki serta Allah tidak reda. Contohnya kufurnya Fir'aun laknatullah. Allah reda tetapi Allah tidak kehendak. Allah reda kalaulah Fir'aun tu beriman, dan serta Allah suruh Fir'aun beriman dengan diutuskan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Allah tidak kehendak pun Fir'aun tu beriman atas yang demikian itu. Kerana hikmah kebijaksanaan yang mengetahui Allah akan hikmah. Apa hikmah? Hanya Allah yang mengetahui. Hikmah ni apa? Allah perintah Nabi Musa alaihi salam supaya menyuruh kepada Fir'aun supaya beriman dengan Allah. Mana Allah suruh Fir'aun beriman. Berimannya Fir'aun Allah reda, tetapi Allah tidak kehendak pun Fir'aun beriman. Kenapa Allah suruh beriman? Allah reda kalau Fir'aun beriman, tiba-tiba Allah tidak kehendak. Kenapa seumpama itu? Hanya Allah yang mengetahui hikmah dia. Kemudian kita macam mana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah. Yang maknanya kita ni, mereka yang akan ditanya pada hari akhirah. Makna kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Jadi dalam bab qada dan bab qadar dan qada ini, dia ada hak dia. Sampai hak tu berhenti setakat tu. Kenapa? Tidak boleh dipersoalkan. Tetapi sebelum daripada kita berhenti, kena faham molek dulu. Kena faham molek dulu. Jangan berhenti awal-awal. Kemudian apakah hikmah di sebaliknya? Itu barulah. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada juga pening tak faham bab qadar dan qada ni. Pening itulah hak kita nak. Tak boleh gitu.
pening dalam bab qada dan qadar, qadar dan qada bukan nak seumpama tu. Maknanya kena faham molek. Bab qadar dan qadar kena faham molek. Tapi setakat mana yang kita nak kena faham ni, ada hak dia, barulah bicara bab hak dia. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita ada pilihan dan perbuatan? Walaha hak Tuhan belaka dah. Itu jangan soal lah. Kat tu sudahlah, kita hanya berpegang ada pilihan dan perbuatan pada zahir, tidak pada batin. Kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan lupa tu, di nota kaki kita dalam kitab Faridatul Faraid kita ni, di muka surat 7 tu, tanda molek. Hak nota kaki kita di muka surat 7. Pembicaraan berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Nota kaki tu catat molek. Hak nombor 1 tu, mana nota kaki tu bagi atas sekali di muka surat 7. Dia ada tulis nombor 1, kemudian dia buat kurungan. Apa tu ada nota kaki tu. Hak berkaitan dengan kasbun dan ikhtiyarun. Maknanya usaha dan pilihan. Dia ada bicara di atas tu menafikan akidah Mu'tazilah, kemudian menafikan akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah tu di atas tu dia ada bicara. Yang mana akidah Jabariyahnya baris yang keempat daripada atas tu. Saya baca dahulu di pembicaraan nota kaki ni, saya baca dah. Saya baca. Cuma ambil molek hak nota kaki tu, baris yang keempat daripada atas. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu, kita wajib berpegang hamba ada usaha. Pada menyabitkan, pada menetapkan usaha bagi hamba. Sebab kita wajib isbatkan di akidah kita bahawa hamba ada usaha. Menolak perkataan di sini dengan makna pegangan. Perkataan dengan makna pegangan. Pegangan Jabariyah, bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Jabariyah berpegang hamba tidak ada usaha pada zahir dan batin. Pada zahir pun hamba tidak ada usaha, pada batin hakiki pun hamba tidak ada usaha. Beza dengan i'tiqad ahli sunnahnya macam mana? Dan i'tiqad yang sebenar itu, i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah. Mana i'tiqad ahli sunnah? Bahawasanya usaha hamba tu, bahawasanya tiada memberi bekah oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Tak beri bekah sama sekali usaha hamba ni. Tu nak tolak akidah Mu'tazilah Qadariyah. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu, hamba ini malaikat, jin dan manusia. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Kenapa pada zahir jua, tidak pada batin? Pada zahir jua. Apa makna pada zahir jua? Pada zahir jua yakni tidak pada batin. Pada batin hakikinya hak Tuhan belaka, usaha hamba pun tak ada. Pada zahir, zahir Tuhan letak tenaga di kita. Mana kita yang memilih, kita yang buat. Tu pada zahir kita wajib berpegang. Tapi pada batin hakiki tak ada juga, macam Jabariyah. Tu timbul zahir macam Qadariyah, batin hakiki macam Jabariyah. Zahir macam Qadariyah. Dia macam Qadariyah ni kena letak molek pula, tak seperti Qadariyah yang sebenar.
Sebab qadariyah yang sebenar, usaha hamba mutlak serta mai bekal. Ahli sunnahnya usaha hamba tak payah bekal, tapi usaha hamba majazi saja, letak saja, bukan pada hakiki. Itu kena faham boleh pada situ. Maknanya kita ahli sunnah usaha hanya pada zahir, batin hakikinya balik kepada qadar dan qada, rukun iman yang keenam. Jadi kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita hakikinya tak ada. Qadar dan qada Allah juga. Kenapa begitu? Jangan kena soal. Tapi kena faham dulu situ. Jangan berhenti awal-awal. Kenapa kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Pada zahir, sebagaimana ayat Quran menyandar perbuatan kepada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak kita duk baca semua sandar perbuatan kepada hamba, maka wajib berpegang hamba ada pilihan. Tapi pilihannya hakikinya qada dan qada. Sebab Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tuang, hak dia belaka. Segala-galanya rukun iman yang keenam, qada dan qada Allah. Lepas tu kita berpegang hak Tuhan belaka. Kena letak situ tu. Kenapa pula Allah menyandarkan kepada hamba? Hamba hakikinya tak ada apa-apa. Barulah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ni banyak kalilah sebut ayat ni. Mana apa ni? Ada hak dia. Ada hak dia, hak perintah qada dan qada. Tapi sebelum kita nak berhenti tu, kena faham molek dahulu. Yang tak tercapai akal kita, hikmah di sebaliknya. Macam berkaitan dengan kehendak Allah, redha Allah. Satu dah. Bicara berkaitan dengan kehendak Allah, perkara jahat pun kehendak Allah, kufur dan maksiat pun qadar dan qada Allah, kehendak dan perbuatan Allah. Macam mana perkara jahat Allah kehendak juga, macam mana perkara jahat Allah perbuatkan juga. Jangan soal. Sekat tu sudah ni. Sekarang ni pula, bila perkara jahat tu pasti Allah tidak redha. Tapi persoalan sekarang ni, perkara jahat, contoh dalam kitab kita ni, kufurnya Fir'aun, perkara jahat. Kehendak Allah tu, qada dan qada Allah tu. Tapi Allah tidak redha, dan Allah tidak suruh Fir'aun kufur, tapi Allah kehendak. Kenapa Allah kehendak akan perkara yang Allah tidak redha, yang Allah tidak suruh? Ni hikmah, hanya Allah yang mengetahui. Jangan soal. Situ. Sebaliknya, berimannya Fir'aun, Allah suruh dan Allah redha. Allah suruh macam mana? Allah utuskan Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun supaya Fir'aun beriman dengan Allah dan Rasul Nabi Musa alaihi salam. Itu makna Allah suruh Fir'aun beriman. Kalau Fir'aun beriman, Allah redha. Tapi Allah tidak kehendak. Dah, kenapa pula Allah tidak kehendak akan perkara yang Allah Ta'ala suruh? Ni la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya pekerjaan Tuhan. Kat tu je. Pada ni dak letak molek sini, tak masuk ni. Pada ni dia nak masuk ni kena letak molek tu. Pada ni ya, kalau dak letak molek belok lalu sengit dekor jawapan dia. Pada dekor kan tulang tu kan kena masuk molek. Barulah dia jadi strip molek tangan tu. Kalau ni tak masuk molek, dekor lah tangan. Nak pergi masuk molek tu lah. Nak pergi masuk molek tu. Kena dekor tangan sampai ketua. Berapa ni? Masa patah tu, waktu kan masuk tu dak masuk molek. Ni pun samalah, kena letak molek ni. Mana setakat mana yang kita kena faham molek, lepas tu setakat manakah
yang mana kita boleh tanya kenapa begini, setakat mana kau kita kena berhenti. Siapa tahap kena berhenti tu kena berhentilah, sebab Nabi perintah fa'amsiku, tahan diri kamu daripada membahaskan bab qada dan qada. Nabi suruh berhenti. Kalau kita tak berhenti, salahlah kitanya. Nabi suruh tahan diri tu. Jadi setakat tu je. Jangan dia dalam kepala ni dia akan mari macam-macam. Kalau kita kemudian baru kita belajar hak berkaitan dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini bicara kehendak Allah, redha Allah, suruh Allah, tidak berlaziman pada ni. Tak sagi situlah kalau mana terdedahnya dengan ilmu akidah ni, kemudian bicara bab kehendak Allah akan perkara jahat tu pun situ pun lekat dah, tak nak pergi dah dengan akal. Kemudian Allah kehendak perkara jahat berlaku, Allah tidak redha, tu naik setangga lagi. Ni semata-mata kenapa Allah kehendak akan perkara jahat, kufur dan maksiat. Kalau Allah kehendak perkara jahat, kufur dan maksiat, seolah-olahnya Allah jahat juga. Allah kehendak perkara jahat. Ini akalan belaka lah ni. Akalan hak nak kena jaga belaka ni. Kita balik kepada kehendak kita, perbuatan kita, hak majazi, hak letak je tu. Kita balik pada hak kita. Kalau kita rancang, kalau kita atur, kalau kita buat perkara yang jahatlah kitanya. Ke mana? Bukan kata kita buat, kita tak buat perkara jahat tu, tapi kita yang aturkan perkara jahat tu. Malah jahat. Ni kalau kita. Jadi kalau Allah yang kehendaki, Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan perkara jahat, jadi Allah jahat Allah mustahil. Mustahil Allah jahat. Dan kalau mustahil Allah jahat, perkara jahat Allah tak kehendak lah. Ni akal ni, akal. Jangan main. Kan? Sebab tu kata ada hak dia. Dia Mu'tazilah ni dia bukan tak faham ayat Quran. Dahulu-dahulunya Mu'tazilah ni di kalangan ulama-ulama, ni bukan orang jahil-jahil. Tapi kenapa dia jadi terpesong? Ayat Quran sebut jelas-jelas dah. Kenapa dia jadi terpesong? Tadilah dia duduk bahas akal. Dia duduk persoal lagi. Kalau begini, kalau begini. Mana boleh begini ni? Dia maknanya tempat yang sepatutnya berhenti, dia tak berhenti. Pada ni. Jadi kalau kita duduk bahas duduk mana korek ni bab qada dan qada ni mudah tadilah. Tak kata sudahlah. Perkara jahat Allah kehendak. Lepas tu Allah jahat apanya? Sebab nak kata jahat-jahat ni langgar perintah, Allah langgar perintah siapa? Kita timbul jahat kerana kita langgar perintah Allah. Allah kehendak jahat, Allah langgar perintah siapa? Lepas tu nak jahat ke mana Allah ni? Sebab dia belaka. Allah tak ada langgar perintah siapa-siapa. Lagi pula kepada Allah kehendak, serta Allah tidak redha, serta Allah tidak suruh, serta Allah murka. Allah tidak redha kepada apa? Kepada takdir Allah sendiri, perkara jahat. Allah murka kepada apa? Allah murka kepada kehendak Allah sendiri, perkara jahat. Kenapa seumpama tu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya pekerjaan Tuhan. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Jadi Allah utuskan Nabi Musa alaihi salam dakwah Fir'aun supaya beriman.
Tetapi Allah tidak kehendak pun Firaun beriman. Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah, tapi Allah tidak kehendak Firaun beriman. Jadi macam ni akal ni macam Allah bermain-main. Jadi gitu. Ni kalau tak berhenti akal Mu'tazilah. Allah perintah Nabi Musa dakwah Firaun supaya beriman, tapi Allah kehendak pada azab tidak beriman, Firaun siapa akan mati. Kenapa Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah Firaun kepada beriman yang Allah tidak kehendak pada azab lagi dah? Kenapa Allah pergi suruh lagi? Ni la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Hikmah Allah yang mengetahui. Guna. Ni jangan ambil akal ni. Ginilah. Kita sebagai boh, putusan kita tetap dah. Kita sebagai boh, putusan kita tetap dah. Tiba kita arah orang pegawai kita suruh anak buah ni buat rancangan perkara-perkara ni. Kita tetap dah rancangan kita begini A. Tiba-tiba kita suruh orang kanan kitanya pergi beritahu pada orang bawah tu minta supaya nak buat rancangan B contoh. Padahal kita tetap dah rancangan A. Kita suruh orang kitanya pergi royak ke orang bawahan supaya minta nak buat rancangan B contohnya. Naik sampai ke kita tak akan berlaku rancangan B sebab kita tetap dah rancangan A. Dan kenapa kita suruh orang kanan kita pergi suruh orang bawahan supaya atur rancangan orang lain? Walhal kita kehendak dah bukan rancangan tu. Dah suruh apa lagi? Ni kata seperti bermain-main. Ni akal Mu'tazilah. Kalau kita mana? Apa? Teruk, pada teruk. Teruk ni kita tebang. Janganlah sekata je. Macam kita lah. Kita diperintahkan supaya suruh makruf, cegah mungkar. Suruh makruf, cegah mungkar. Kita diperintah cegah mungkar, tapi Tuhan tetap daripada azal kemungkaran tu tidak akan terhenti. Tapi Allah perintah kita pergi cegah akan kemungkaran yang Tuhan kehendak pada azal tidak akan terhenti. Dah sebab benda kita pergi cegah kemungkaran yang tidak akan terhenti. Dan ada soalan tu. Hikmah Allah mengetahui. Gitu je. Ni gimana? Samalah bicara di sini ni. Allah suruh Nabi Musa dakwah Firaun supaya beriman. Kalau Firaun beriman Allah redha, tetapi Allah tidak kehendak Firaunnya beriman. Allah kehendaknya Firaun kafir sampai ke mati, kekal neraka selama-lama. Tapi Allah suruh Firaun beriman, Allah suruh dengan Allah memerintah Nabi Musa dakwah. Kalau Firaun beriman Allah redha ke tak? Allah redha, tapi Allah tidak kehendak. Yang Allah kehendaknya apa? Ya Allah Taala kehendaknya Firaun kekal kafir sampai ke mati. Allah kehendak Firaun kekal kafir sampai mati. Allah redha tak Firaun kafir begitu? Allah tidak redha. Tidak redha akan apa? Akan kekufuran Firaun yang kehendak Allah. Ada ni. Sekata je lah. Kenapa Allah tidak redha akan kekufuran Firaun yang kehendak Allah? Bukan Allah perintah pula supaya orang yang beriman benci kepada kekufuran. Itu hikmah hanya Allah yang mengetahui. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Dia tak payahlah. Tak payah manalah sebab satu peringkatnya kita terima sahaja, jangan duk tanya. Sudahlah. Jadi pening itu kita pergi hatuk kepala dengan bahawa kita pergi tanya perkara yang kita dilarang bertanya. Kita bertanya ni sama ada kita yang memungkakan pertanyaan,
Mungkin kita malu nak mengemukakan pertanyaan. Ni, dek sini ni. Mana otak kita tertanya-tanya. Padahal semua tu ada hikmah, hanya Allah yang mengetahui. Jangan duk tertanya-tanya lah. Kita masa lagi tertanya-tanya, akhirnya kita pening kepala. Kita tertanya-tanya pada perkara yang kita tak boleh tanya, bahkan kita dilarang. Kita jadi pening, seolah-olahnya kita hatuk kepala sendiri, lepas tu kita kata pening. Faham tak tu? Kita pergi hatuk kepala, lepas tu pening saya. Kenapa pening? Saya hatuk kepala. Takkan begitu. Sama juga. Kenapa pening? Saya tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa? Allah kehendak perkara jahat, tapi Allah tidak redha, Allah tidak suruh perkara jahat. Kalau Allah tak redha, tak suruh, kenapa Allah pergi kehendak akan perkara jahat? Boleh ke tertanya-tanya gitu? Jangan tertanya gitu. Serah kepada Allah, sebab semuanya ada hikmah. Allah yang mengetahui. Gitu je. Mana bertanya tu tidak. Tapi tertanya-tanya tu mungkin. Tertanya-tanya tu tak pelik. Faham tak ni? Bukan kata salah tertanya-tanya di fikiran kita. Tapi jangan duduk kira sangat lah. Jangan duduk kira sangat. Mana? Kita dahulu lepas dah lah kita terdahulu hak berkaitan dengan perkara jahat. Ingat dahulu berkaitan dengan perkara jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangkan berkaitan dengan kita wajib redha dan kita tidak harus redha dahulu. Ingat dah dahulu. Mana? Dalam kitab kita ni surat 8 baris yang ke-8 daripada bawah tu. Tajuk-tajuk tu kena tanda molek. Kita surat 8 baris yang ke-8 daripada bawah. Sebab hak dua muka surat kita ni, hak pembicaraan sifat kudrah iradah ni memang kena lumak molek ni hak dua muka surat ni. Hak surat 7 dahulu kita bicara hak keesaan Allah pada perbuatan. Ni surat 8 9 ni kudrah dan iradah. Hak tu memang kena ambil molek. Memang saya hak di muka surat 7 8 9 ni memang kira nak alih tu sayang. Nak alih, nak pindah-pindah tu sayang. Sebab apa? Nak faham molek. Ni. Hak surat 8 ke 8 di bawah tu. Dan tidak harus baginya bagi seseorang redha dengan maksiat, dan jika adalah ia maksiat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun. Ini bahagian kita pula. Maksiat tu Allah kehendak serta Allah tak redha. Itu bahagian Allah. Bahagian kitanya, kita tidak harus redha dengan maksiat. Kalau redha hukumnya haram. Maksiat bagaimana ni? Sekalipun maksiat itu adalah kehendak Allah. Jadi maknanya kita tak boleh redha akan kehendak Allah jadinya. Dan sekarang tajuk yang kita bicaranya adalah kehendak Allah, redha Allah, tidak berlaziman. Kita undur hak surat 8, hak bahagian ke-8 di bawah ni berkaitan dengan redha kita. Tidak harus kita redha akan maksiat. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Bermula redha dengan kemaksiatan, maksiat berdosalah kita. Kita tidak harus redha, mana kita haram redha akan kemaksiatan, dan jika adalah ia maksiat ni dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun. Jadi macam mana pula sifat kepujian yang ke-9 dalam kitab Penawar Bagi Hati adalah redha dengan sekalian qada Allah termasuk qada maksiat. Kat mana pula tu? Tu ingat dahulu. Dua pihak. Kitab ni panggil dua pihak.
Ataupun kita panggil dua aspek, dua sudut pandang yang berbeza. Gitulah. Jadi redha ke tak redha ke itu pergi kepada ketaatan batin. Itu dalam ilmu tasawuf. Taat batin macam taubah, taat batin ni macam ikhlas, taat batin ni macam zuhud, syukur, sabar, tawakkul. Tu taat batin. Redha dengan qada Allah tu taat batin. Redha dengan qada Allah termasuk qada yang jahat. Dalam kitab Faridah ni kata tidak harus redha dari sudut ikhtiar usaha kita. Dari sudut perkara jahat tu qada Allah, haram, wajib kita redha. Tu kita bicara dahulu. Tapi tu bicara bab tasawuf lah. Tapi dalam kitab Faridah tu didatangkan hak berkaitan dengan redha tu. Hak tidak harus redha, hak wajib redha. Dan dalam kitab Penuh Bagi Hati pun didatangkan juga. Wajib redha dengan sekalian qada Allah. Kenapa? Wajib redha dengan sekalian perkara yang dikehendaki oleh Allah dan perkara yang diperbuat oleh Allah. Wajib kita redha. Tapi kehendak Allah ni hak baik, kehendak Allah ni hak jahat. Wajib redha juga, termasuk kehendak Allah hak jahat. Wajib redha dari sudut perkara jahat tu kehendak Allah. Dari sudut perkara jahat tu pilihan dan perbuatan kita haram redha. Ni letak molek dari situ. Kita ni kadang-kadang kita panggil apa? Kita faham, tapi kita tak pandai nak letak je. Kita maklum perkara maksiat, redha, setuju, dosa kita. Ada ni, walaupun kita tak buat. Contohlah, kita orang tua, anak kitanya tak tutup aurah. Kita okey lah, budak-budak muda. Makmu dulu masa muda pun lebih demung lagi jangoknya pakai kebaya ketat. Contoh. Kebaya ketat. Orang zaman dulu lah. Jangan zaman dulu tengok wayang orang puang. Orang zaman dulu. Jadi makna makmu masa muda gitu juga. Cuba tengok gambar makmu. Gambar mana? Gambar masa muda. Tengok masa disanding tu pakai macam mana. Gambar zaman jahiliah dia sifat menjadi bukti kederhakaan pada masa muda. Hak tu kena bakar. Hak maksiat ni kita haram cerita kepada sesiapa. Hak maksiat ni kalau gambar kita kena padam segera. Tak ada kenangan hak seumpama tu. Bersanding rambut, main comel. Tua ni pakai tudung labu lah. Itu zaman jahiliah dia panggil. Zaman tak ada hukum hakam. Hak tu padam. Sebab apa? Orang tengok tak akan jadi saksi dia pada mahsyar. Jadi ramai pula saksinya. Tak cerita. Hak lampau tak cerita. Jadi anak tak tutup aurah. Mak ayah, okey lah, tak apalah, muda-muda. Dosa dah mak ayah, dosa. Sebab dia redha. Kalau mak ayah ni, moga besar dah. Nasihat sangat dah, marah sangat dah. Hati memang tak berkenang sangat-sangat. Dia pakai seumpama tu, aurahnya tidak tertutup dengan sempurna. Tak ada kaitan dengan mak ayahnya. Tapi kalau redha, setuju je, akan perkara maksiat, berdosa sama. Kita pun dah sudut kata tak boleh redha, tak boleh setuju dengan perkara maksiat. Kita faham. Ada ni. Sebab itu perkara Tuhan larang. Kita tak boleh nak redha lah, tak boleh nak setuju lah akan perkara Tuhan larang. Kita faham situ. Kemudian perkara yang Tuhan larang tu mari mana? Mari dia qada Allah. Boleh tak kita tak setuju qada Allah? Tak boleh. Boleh tak kita tak redha qada Allah? Tak boleh. Dan tadi kita tak redha anak kita pakai seumpama tu sebab pilihan dan perbuatan dia. Tapi anak kita dok tutup aurah tu qada Allah. Qada Allah boleh tak kita tak redha, tak setuju? Tak boleh. Mana apa?
Kita tak boleh tak redha. Kita redha dari sudut qada Allah, kehendak Allah. Situ. Dari sudut pilihan anak kita buat seumpama tu, kita tidak redha. Tapi anak kita buat seumpama tu mari daripada mana? Mari daripada kehendak Allah. Dari sudut tu kita kena terima sebab kita hamba. Kita nak bersoal apa tu? Hak kerjaan mana? Kehendak Allah Taala kan. Cuma itulah kita kadang-kadang tak boleh nak letak antara dua sudut. Pada dua sudut lah kita panggil dua pihak. Satu pihak, satu pihak. Jadi perkara maksiat yang berlaku, satu pihaknya pilihan dan perbuatan seseorang. Satu pihaknya perkara maksiat itu adalah kehendak Allah. Jadi dari sudut dari pihak kata pilihan dan perbuatan seseorang melakukan perkara maksiat, haram kita redha, wajib kita benci. Kemudian maksiat tersebut datang daripada kehendak Allah. Datang dari kehendak Allah, kita wajib kena redha lah kehendak Allah. Siapa kita tak meredha kehendak Allah? Tak meredha kehendak Allah, Tuhan kata dah, falyaltamis rabban ghairi, cari Tuhan lain. Jadi dari sudut kehendak Allah, kita wajib redha. Gitu. Kemudian nak bicara ni hak perkara kata wajib redakan kehendak Allah, walaupun perkara itu perkara jahat. Kenapa hak jahat pun kita wajib reda dari sudut kehendak Allah? Kerana apa yang Tuhan lakukan sekelilingnya adalah ada hikmah dia. Jadi jahat maksiat satu-satu perkara ini pandang dari segi perkara tersebut dilakukan yang dilarang oleh Allah. Ni Oning ni dia kena dia tak boleh banyak-banyak dia jadi. Sekarang ini perkara maksiat. Dia maksiat ni kerana seseorang yang melakukan akan larangan Allah. Tetapi maksiat tersebut kehendak Allah. Bila kehendak Allah, ada timbul tak maksiat? Tak ada timbul maksiat lah. Sebab datang daripada Allah. Nak maksiatnya kot mana? Ada ni. Ni contoh kita kan. Ada perkara yang pada masa Nabi kita maksiat, pada masa Nabi dahulu dibenarkan. Perkara yang sama. Pada masa Nabi kita aurahnya kena jaga walaupun sesama lelaki. Maknanya syariat Rasul terdahulu sama lelaki tak ada aurah, boleh telanjang, boleh apa pada ni. Adapun syariat Nabi kita sesama lelaki pun ada aurah, kita buka hukumnya haram. Jadi perbuatan yang sama. Syariat terdahulu lelaki ada aurah, sesama lelaki bertelanjang. Syariat Nabi terdahulu sesama lelaki tidak ada aurah, lelaki bertelanjang sama lelaki tak ada salah. Syariat Nabi kita sesama lelaki ada aurah, bertelanjang hukumnya haram. Benda yang sama. Ada ni. Kenapa masa dahulu tak panggil maksiat? Kenapa masa sekarang dipanggil maksiat? Tuhan nak letak gitu. Tuhan nak putusan gitu. Tapi kalau pandang datang daripada Allah, tak ada maksiat-maksiatnya hak dia belaka. Pada ni. Sebab tu kita dalam doa kunut kita baca falakal hamdu ala ma qadai. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah jualah kepujian. Ni jualah qasar dalam ilmu balaghah. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau jualah kepujian atas barang yang engkau kehendak. Bagi engkau jualah kepujian atas barang yang engkau kehendak. Kepujian barang yang engkau ya Allah kehendak tu, barang yang engkau ya Allah kehendak. Hak jahat barang yang Allah kehendak juga. Lepas tu falakal hamdunya macam mana? Kepujian bagi Allahnya macam mana? Itu perkara maksiat. Falakal hamdu ala ma qadai, pandang dari sudut datang daripada Allah, semuanya jamilah, comel belaka.
Situ. Hak timbul maksiat, mung yang buat, mung yang pilih, mung yang buat. Maka timbullah maksiat. Sebab pada masa syariat Nabi kitanya, bertelanjang lelaki bersama lelaki, maksiat. Tapi bertelanjang yang sama, syariat terdahulu, halal, tak maksiat apa. Itu serah kepada Allah lah. Tapi dari sudut datang daripada Allah, tak ada. Cumanya comel belaka. Jadi maksiat tak maksiat ni dari sudut pilihan dan perbuatan hamba. Ni hak golongan terpesong ni. Saya tidak pandang dari segi ikhtiar usaha perbuatan manusia. Saya hanya pandang qada Allah. Semuanya baik belaka. Ni nak tak gitu. Akhirnya bukan maksiat pun baik sebab saya sampai makam hakikat. Ni boleh terundur jadi kafir zindik. Boleh terundur jadi kafir zindik. Akhirnya yang haram pun halal. Sebab apa? Qada Allah, datang daripada Allah. Saya pandang hakikat. Saya tak pandang pun pilihan dan perbuatan hamba. Siap. Ini kata kafir zindik, kafir yang menafikan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nak berlakon lah, hak berlakon. Hak berlakon makam hakikat. Dia nak kata halus sangat dok, sebab saya sebut tadi, kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, sifat kepujian yang ke-9 satu-satu dibicarakan berkaitan dengan redha akan kehendak Allah, termasuk perkara jahat. Kemudian didatangkan hikmah, rasul yang duduk atas bukit, di bawah tu ada mata air. Bukan rasul, nabi. Rasul menyampaikan, nabi hanya beribadah, tidak menyampaikan. Jadi nabi nak buat ibadah atas bukit, di bawah tu ada tempat air, mata air. Jadi orang musafir ni zaman dahulu dia akan musafir lalu ikut ada mata air, baik dia nak tambahlah bekalan air dia nya. Nak bawa sebanyak-banyaknya tak boleh, beratlah ni perjalanan dia ambil sekodar hok boleh bawa. Lepas tu nak habis dah tu dia lalu kok air lah pula, dia tambahlah pula, gitulah. Macam kita sekarang lah, bawa kereta kan pergi jauh-jauh, mana padang taki ni minyak dah taki tu, siapa perjalanan kita tambah minyak pula, siapa perjalanan tambah minyak pula. Macam orang naik motor tu lah, dia naik motor tu pergi siapa ke jauh, apa ke Kuala Lumpur, apa ke Johor, orang nak kira tak kecek je, gitulah. Jadi bawa air ni dia akan lalu ikut mata air lah. Jadi Nabi beribadah atas bukit, mata air duduk bawah tu. Jadi adalah orang lalu kot tu, penunggang kuda lalu kot air tu, dia minum air, dia ambil air pun semua, dia lupa ni bekas tu dalam tu ada 1000 wan dinar, 1000 wan dinar ni wan mah lah, 1000 ditinggal situ, ditinggal. Bila ditinggal situ dia pun pergi. Datanglah orang yang kedua, sama dah juga orang kedua ni. Orang kedua ni dia nak ambil air lah juga, nampak ada tertinggal tu, ambil lah 1000 wang emas, pergilah dianya. Datang orang yang ketiga ni orang miskin, orang yang hijau dianya cari kayu api je. Jadi dia pun pergi berehatkan air tu, minum-minum, dia tidur situ. Orang yang pertama tu bila dia disedar bekas dia ada 1000 wang emas ni, 1000 wang dinar ni, dia pun kembali balik. Nampak orang miskin hak hijau pikul kayu api tu, tidur situ. Maka dia tahmah kepada hak ada situlah, ambil 1000 wang emas dia tu. Mana kalau fikir logik, kalau dia ambil sungguh tak tidur situ dah. Dah kaya ambil sungguh, kaya api dia tinggal. Dia ambil wang emas 1000 ni bukan sikit. Kenapa dia tidur situ? Jadi dah hak ada ni, hak tu hak ada. Dia pun desaklah kawan tu supaya mengaku, dan nak mengaku macam mana. Akhirnya terbunuhlah hak pikul kayu api tu. Tengok ni. Maka terdetiklah di hati Nabi, kenapa berlaku seumpama tu.
orang yang tidak bersalah tiba-tiba mati dianya, timbul terdetik di hati, maka Allah pun tegur. Sebab apa? Ni hamba Allah yang hampir terdetik tu salah dah. Allah Ta'ala perintah kamu ni berbimbang, bersibuklah kamu dengan beribadah. Bukan urusan kamu mengetahui akan keluasan hikmah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah belaka. Maka Allah Ta'ala pun ceritalah hikmah kepada Nabi tadi. Makna orang miskin hak terbunuh ni, hak dituduh kerana ambil wamah ni, dahulunya dia bunuh ayah kepada hak mula-mula hak hilang wamah. Jadi mana Allah serah kepada anak ni supaya boleh bunuh balas hak orang yang bunuh ayah dia pada masa dahulu. Ni rahsia belaka ni. Pada ni. Kemudian benda ni bapa kepada penunggang kuda lah, asal tu hak tinggal wamah tu penunggang kuda. Bapa dia hak kena bunuh ke orang miskin ni, dia ada ambil 1000 wamah daripada hak yang kedua tu. Jadi Allah Ta'ala pulangkan kembali 1000 wamah tu kepada orang yang kedua, yang wamah dia tu diambil oleh ayah kepada penunggang kuda hak tertinggal tu. Ni hikmah dia panggil. Pada ni rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, jangan pandai reka pula. Seseorang kena bunuh, bakali seseorang kena bunuh tu dahulu bunuh ayah pembunuh barangkali. Jangan ini rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak ni? Jangan pula jumpa wang banyak, jumpalah mana-mana pun. Orang ni orang berhutang kita banyak tak bayar ni, ada barangkali ni duit orang berhutang kita tak bayar ni, Tuhan qadakkan tinggal sini, Tuhan nak wismula kat aku balik duit ni. Jangan. Ada ni. Tapi semuanya ada hikmah belaka apa yang Tuhan jadikan. Kita wajib berpegang seumpama tu. Allah Ta'ala tidak jadikan sesuatu tu sia-sia. Semuanya ada hikmah. Semua yang berlaku, kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku adalah kehendak Allah. Pasti ada hikmah. Kita wajib berpegang seumpama tu. Apa hikmah dia? Sebahagian besarnya hanya Allah yang mengetahui. Ini orang salah pengajian ni. Orang datang nak minta sembahyang hajat kerana dia kehilangan duit. Kehilangan duit dah kira 10,000 ke apa ke. Ni sedap pula salah pengajian ni. Kamu hilang duit 10,000, kemungkinan dahulu kamu ada ambil dia orang 10,000 dengan cara tak sebenar. Allah Ta'ala ambil semula apa yang kamu curi orang. Allah seumpama tu dijawab. Itu panggil apa? Tuduh, fitnah, tahmak pula pada orang lain. Macam dia tahu hikmah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni salah pengajian lah. Kalau kita pernah berhati itu cerita Allah Ta'ala, rahsia Allah Ta'ala cerita pada Nabi tadi yang terdetik di hati. Kenapa yang bersalahnya yang ambil duit wamah tu okey selamat, dah lari dia. Yang kedua, datang yang kedua tu. Yang ketiga ni orang cari kayu api. Kenapa? Kehendak Allah dia yang mati. Rahsianya kerana orang miskin yang mati ni dahulu dia bunuh ayah kepada penunggang kuda yang tertinggal wamah yang membunuh dia. Itu rahsia contohlah. Tadi janganlah pula bila ada orang kena bunuh, pastilah orang kena bunuh dahulu, membunuh ayah kepada pembunuh. Jangan gitu, jangan. Ada ni. Tapi pegangan kita ni gitu. Semua yang Tuhan jadikan ada hikmah, tidak sia-sia. Tuhan jadikan perkara jahat ni kufur maksiat, ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Sebab tu kita wajib redha akan sekalian qada Allah, termasuk qada perkara jahat dari sudut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut seseorang tu memilih dan melakukan perkara jahat, kita mana haram redha, kita wajib marah, wajib benci. Dari sudut pilihan dan perbuatan seseorang yang hakikinya tetap kehendak Allah
dan perbuatan Allah juga. Atau kita bicara dahulu untuk di musuh lapang. Kena ambil satu-satu, jangan lupalah orang kita ni. Kita ni faridah ni adalah pusingan yang kedua. Kita duduk di pusingan yang kedua. Sayang nak tinggal kitab Faridatul Faraid ni. Sebab pondok Faridatul Faraid ni berulang kali, tapi berulang kali ni bukan ustaz yang sama. Dia pondok ni cara pengajian dia tak ada kata okey awak baca. Tidak ni, dia masing-masing. Hak tok guru baca tu, hak tu kelas utama. Tok guru mengajar tidak ada kelas lain. Dia gitu. Tok guru mengajar, kelas-kelas lain tak ada. Ustaz-ustaz orang ngaji lama pun akan ada dalam kelas tu. Kitab besar ke kitab kecil tok guru mengajar kena ada belaka. Ada ni. Walaupun tok mengajar kitab jawi pun. Kalau kelas tok guru walaupun tak jawi semua akan masuk. Lepas habis kuliah tok guru ni, maka ustaz-ustaz pelajar-pelajar lama dia pun mengajar di madrasah ke di macam-macam ada dia mengajar di pondok apa semua. Jadi makna kitab ni masing-masing ni. Kadang-kadang dua tiga ustaz hok mengajar kitab yang sama. Sebab dia tak ada sistematik lah kita kira. Tapi nak cerita kalau faridah ni memang pasti ada. Tanya, faridah ustaz mana ajar? Kamu pergi pujuru tu. Gitu lah. Tapi ada kos tepat tu. Mungkin dua tempat, mungkin ustaz lain pula. Kemudian lama-lama tak ada ustaz lain pula. Dia habis kitab lain, dia baca pula faridah. Dia macam ada sama. Sama kitab Faridatul Faraid ni. Kena mantap, kena kemah molek. Betul lah kalau mengaji kitab faridah pondok ni, dia dalam bab qada ni simple je lah. Simple je sebenarnya. Rekah-rekah gitu je. Apa sebab berulang kali. Dan kita mengaji pun kita taat setakat tu je. Taat mana? Setakat ni je. Lepas tu jangan duk soal-soal, kita taat. Kita pun berhenti tak soal. Jadi tak ada pening kan? Perkara jahat kehendak Allah. Tapi Allah tidak redha akan perkara jahat yang ia kehendak. Allah tidak suruh akan perkara yang Allah kehendak. Tapi kenapa Allah ini kehendakkan perkara jahat yang Allah tak redha? Jangan duk tanya. Kita nak tanya, sudah. Jadi kita ni nak banding dengan kita kalau kita kehendak mesti kita setuju, kita redha. Kalau kita tidak setuju, tidak redha, pasti kita tidak kehendak. Tu kita ni kita bicara Allah tuan hak dia belaka. Perkara jahat Allah tidak redha, kenapa Allah kehendak? Tu panggil tuan hak dia belaka. Sekatu je kita. Dia jadi payah tu apabila kita banyak sangat duk pakai ni. Kufur maksiyah. Semua berhala tu qada Allah, kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Situ pun kalau pakai akal dia sudah jadi ni tak boleh nak tunggu dah. Takkan semua berhala kehendak Allah. Ni. Takkan persoalan tu kenapa? Sudahlah rukun iman yang keenam, baik jahat kehendak Allah sudahlah. Kemudian pula dah kalau kufur tu Tuhan kehendak, Tuhan redha dak pada kekufuran, pasti Tuhan tak redha. Innallaha la yarda bi ibadil kufur. Allah tak redha dengan hamba-Nya kufur. Tapi kufur tu kehendak Allah tak redha. Sudahlah, kata sudahlah. Kenapa Allah kehendak akan barang yang ia tidak redha? La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Apa yang Tuhan kehendak semuanya ada hikmah belaka. Kita jangan soal akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang-kadang kita ni bila pergi banyak sikit, kita rasa macam pening sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hak kita faham tu tak siapa lagi. Mana kalau cerita seperti lalu, okey, faham je. Bila tekan-tekan jadi tak faham. Sebenarnya kita tak faham daripada awal.
Kita tak faham daripada awal. Bila diulang, kita kalau kita kata kok tak jadi pening lah. Hak jadinya apa? Bosan. Oh, bosan hak ulang je. Ha, tu timbul. Tiba-tiba kalau ulang jadi pening, mana awal tu tak ada. Sungguh dia kadang-kadang cerita-cerita tu orang dah ambil. Baca kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan ni dia terang-terang. Beriman dengan kehendak Allah baik dan jahat. Baik ialah iman dan ta'ah, jahat ialah kufur dan maksiat. Dan kitab Hidayatus Sibyan. Beriman dengan kehendak Allah baik dan jahat. Baik ialah iman dan ta'ah, jahat ialah kufur dan maksiat. Hurra hurra hurra, habis sekelas. Minggu depan hurra pula. Baik iman dan ta'ah kehendak Allah, jahat kufur dan maksiat kehendak Allah. Minggu yang kedua ulang. Masuk minggu tiga ulang pula. Tapi tambah lah ni. Duduk depan lama dah minggu ketiga. Ustaz oh jahat kena Allah juga ke? 3 minggu dah tu. Faham tak ni? Mana kalau sekali lalu je kita dah huradah, dia tak ambil. Sebab tak boleh terima akal. Tapi bila ulang ni, hak jahat kena Allah juga ke Ustaz dah kan 2-3 minggu dah ni kan. Hak jahat tu dah kitab beritahu apa? Kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat ni kena Allah lah. Kena Allah juga. Ada ni. Mana bila ulang dia jadi pening. Pening sebab apa? Dia tak boleh terima daripada awal. Bukan dia awal tu dia terima tau. Kalau awal dia terima tau, ulang-ulang dia akan jadi jemu, bukan jadi pening. Baik, memang biasa dengar gitu. Mula-mula saya dengar faham, lepas ustaz ulang pening. Dia kata lepas ulang, kalau awak faham, ulang tu bosan, bukan pening. Apabila ulang-ulang tu dia pening sebab apa? Dia tak terima daripada awal, tapi oleh kerana ulang ni jadi pening lah dia, sebab dia tak mau terima. Dia tak mau terima. Ada. Kata pelik juga, ulang-ulang ni apa nak peningnya? Ulang-ulang ni jadi jemu hak munasabahnya, bukan pening. Dah kita faham, kita pegang dah kan ulang. Jemu ulang hak kita pegang dah. Baru munasabah. Ulang-ulang pening. Sebab apa? Tak faham. Macam sini ya. Kalau kita pening hak kehendak Allah, redha Allah tidak berlazimah. Pening. Pening tu makna apa ni? Hak bicara perkara jahat kehendak Allah tu tak pegang. Sebab ini bukan tajuk baru. Bukan tajuk baru. Kehendak Allah serta Allah redha. Kehendak Allah serta Allah tidak redha. Kehendak Allah serta redha hak mana? Perkara baik, iman dan taat. Allah kehendak serta Allah redha. Okey, clear. Kehendak Allah serta Allah tidak redha. Mana? Perkara jahat, kufur dan maksiat. Kehendak Allah pasti Allah tak redha pada kufur maksiat. Okey, kita terima, clear. Tapi kalau kita balik semula, Tuhan kehendak tapi Tuhan tak redha. Pelik ni pula ni. Kalau dia tak boleh nak ikut pula sini, maknanya perkara jahat kehendak Allah tu dia tidak berpegang walaupun sudah diulang. Sebab kalau kita pegang dah hak jahat tu kehendak Allah, kufur maksiat tu kehendak Allah, dan Allah redha dak kepada kekufuran dan kemaksiatan, pasti Allah tak redha. Jadi Allah kehendak serta Allah tidak redha. Mudah-mudahan kita terima. Pelik pula ni, Allah kehendak tapi Allah tidak redha. Dan kalau Allah tidak redha, kenapa Allah kehendak? Dan sekarang ni kamu berpegang dak perkara jahat kehendak Allah. Saya berpegang dak jahat dak Allah redha ke dak? Pasti Allah tak redha. Jadi nak lari ke mana lagi? Tapi mana kalau dia jadi macam masih macam tertanya-tanya pula, kenapa Allah kehendak akan barang yang ia tidak redha? Kenapanya Allah kena perkara jahat Allah tak redha? Kalau Allah redha, kenapa Allah kehendak? Kenapa baru nak tanya sekarang? Maknanya sebelum tu perkara jahat kehendak Allah tak ambil lagi, tak berpegang lagi. Itu masalah. Itu masalah. Mana kita setakat tu je. Perkara baik kehendak Allah serta redha serta suruh. Perkara jahat Allah kehendak serta Allah tidak redha dan tidak suruh.
Allah redha, Allah suruh, tapi Allah tidak kehendak. Mana Allah nenek Allah Allah redha, Allah suruh. Kalau Fir'aun beriman, Allah redha. Allah suruh Fir'aun beriman dengan Allah utuskan Nabi Musa AS untuk dakwah. Tapi Allah tidak kehendak pun berimannya Fir'aun. Gitu je lah. Ni ayat kitab ni jadi macam banyak pula jadinya. Macam ginilah. Orang hak tak semayang tu. Orang tak semayang. Allah suruh tak dia semayang? Allah suruh dia semayang. Ayat Quran banyak kan? Allah redha tak kalau dia semayang? Allah redha lah sebab semayang tak amal soleh. Tapi Allah kendak ke tak dia semayang? Allah tak kendak, berarti dia tak semayang. Gitu. Ada ni. Sekarang ni orang ni contoh kufurnya Fir'aun. Contohnya orang ni tak semayang. Orang ni tak semayang. Orang tak semayang ni Allah suruh tak semayang. Allah suruh kepada orang yang beriman, Allah perintah supaya semayang. Allah suruh dia semayang. Kemudian kalau dia semayang, Allah redha ke tak? Pasti Allah redha. Dia semayang, Allah redha. Tapi Allah kehendak tak dia semayang? Tak lah, sebab dia tak semayang. Gitu je lah. Kemudian dia tak semayang tu, kehendak Allah. Allah redha dia tak semayang. Allah tak redha, Allah murka. Allah suruh dia tak semayang. Allah tak suruh, Allah suruh semayang. Tapi Allah kehendak dia tak semayang. Ini kata kehendak Allah, redha Allah dia tidak berlaziman. Hak baik Allah kehendak serta redha dan suruh. Hak jahat Allah kehendak serta Allah tidak redha dan tidak suruh. Ini keluar 4 pecahan. Hak contoh dalam kitab Faridatul Faraid. Maka jadilah segala bahagian itu 4. Dan redha itu lazim bagi suruh. Ni boleh baca pun habis lalu dah ni. Tapi kita buat tapak untuk minggu depan pula. Buat tapak ngelah dah ni untuk minggu depan. Jadi terulang pula lah minggu depannya. Dia nak mudah nak selesai minggu ni. Kita baca pun habis tajuk minggu depan. Dalil iradah Allah Ta'ala itu. Kita nak cara dah ni. Nak cara dah. Ni dak berhenti dak habis ni nak ambil ni, nak buat tapak hak minggu depan pula. Banyak kali lagi kita nak bicara berkaitan dengan kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Wallahu a'lam.